Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua ejen pemborong komputer Selangor. InsyaAllah hari ini kita ada sedikit perkongsian. Kita akan buat video perkongsian berkaitan dengan bagaimana kita nak mengurus jualan kita, dan kita nak mengenal sedikit macam mana kita nak menggunakan kita punya link affiliate, ataupun macam mana kita nak menggunakan sistem yang kita dapat ID, macam mana kita nak menguruskannya, dan kita nak terangkan kepada kita punya pelanggan. Okay, baik. So di sini ada paparan utama untuk pemborong komputer Selangor, dan yang ini juga yang bakal pelanggan kita akan lihat lah berkaitan dengan produk dan servis yang kita ada. Baik. So kemudian kita pergi di bahagian affiliate, di agent affiliate. So di sini saya rasa semua tiada masalah. Maksudnya semua dah ada ID dan password masing-masing. Okey. Kemudian kita log masuk. Okey, baik. So ini adalah paparan utama, dan yang ini pun saya rasa saya dah jelas dan terangkan pada video-video yang lepas. Okey. So kat sini kita boleh tengok keseluruhan top seller yang ada setakat ni. Okey, untuk hari ini saya nak tekankan lebih kepada bahagian link affiliate ni lah. Dan kita nak faham macam mana pelanggan nak menguruskan pembelian selepas kita memberi link affiliate ni kepada mereka. Okey, baik. So di sini kalau kita lihat sama juga pada paparan yang hadapan, kita boleh lihat ada berbagai jenis servis dan produk. So yang bahagian pertama ni tak ada lah, ni untuk pendaftaran ejen. Yang seterusnya bahagian printer, aksesori barang, laptop, computer set, servis repair, keyboard mouse, all-in-one, CPU, monitor dan GPU. Okay, baik. So di setiap barang ni kita akan dibekalkan dengan link lah. So di sini kita akan lihat kita akan ada dua link, dan dua-dua link ni adalah link yang sama. Kalau kata kita buka, kita akan dapati dua-dua ni akan buka pada paparan yang sama lah. Jadi tiada masalah untuk kita bagikan link yang mana satu kepada kita punya pelanggan. Baik. Okay. So bagaimana caranya? Dengan kita menyalin ataupun kita copy kita punya link, dan kemudian baru kita bagi kepada pelanggan yang telah confirm atau minat untuk membeli. Saya sarankan untuk kita memberi link ni kepada pelanggan kita selepas mereka betul-betul minat. Selepas kita dah lakukan proses deal kepada pelanggan kita melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger ataupun melalui direct selling sebagainya. So selepas tu customer nak buat pembelian, baru kita beri link ni kepada mereka. So tak kisahlah melalui WhatsApp ataupun Messenger, kita bagi link ni supaya customer boleh tekan dan customer boleh buat pembelian di situ. Tapi kita perlu ada sedikit knowledge, dan kita perlu explain kepada kita punya pelanggan supaya pelanggan kita jelas macam mana nak buat pembelian, supaya mereka tidak silap ketika membuat pembelian. Boleh Okey, katakan sebagai contoh, kita ada satu pelanggan yang berminat untuk melihat ataupun membeli computer set untuk mereka lah. Selepas deal ataupun proses jualan, selepas proses closing kepada pelanggan, kemudian kita nak beri link pembelian kepada mereka. So katakanlah kita beri link ni kepada mereka dan mereka terima, dan selepas tu mereka akan buka link ni seperti ini ya. Jadi paparan mereka yang akan mereka dapat lihat adalah seperti ini, sama saja. Maksud dia ejen ataupun bukan ejen ataupun sesiapa saja, direct, pembelian direct dan sebagainya, mereka akan dapat paparan yang sama. So customer akan dapat lihatlah di sini bahagian set komputer, dan dia boleh baca di sini lokasi di mana kalau kata customer kita nak datang di kita punya premise. Dia boleh tengok waktu operasi, dia boleh tengok kaedah pembayaran. Kat sini kita ada beberapa kaedah penghantaran. Nanti kita akan jelaskan. Kita ada 3 kaedah penghantaran, iaitu melalui self pickup, ambil sendiri,
melalui courier, maksudnya company postage. Biasa kita menggunakan JNT, Pos Laju ataupun DHL lah. Dan last sekali adalah menggunakan service runners, iaitu kita menggunakan Lalamove ataupun Mr. Speedy lah. Dan yang kebiasaan kita menggunakan Lalamove. Kemudian mereka boleh baca cara bayaran, bagaimana mereka nak buat bayaran. Dan kalau kata dalam tempoh warranty, dan kebanyakan barang kita yang kita jual di sini, tempoh warranty adalah 1 bulan daripada tarikh pembelian. Katakan mereka beli pada hari ini, pembelian pada hari ini, invoice pun pada hari ini. Jadi 1 bulan daripada tarikh invoice mereka tu adalah tempoh untuk warranty. Jadi ada sebarang masalah ataupun pertanyaan ataupun aduan, kita sebagai ejen, kita boleh share link kerosakan ni kepada pelanggan kita, untuk pelanggan kita terus kontak di bahagian kerosakan lah, bahagian admin. Jadi kita sebagai ejen, kita tak perlu pening ataupun kita tak perlu risau. Kalau kata kita tak tahu macam mana kita nak uruskan kalau kata ada berlaku aduan kerosakan dalam tempoh warranty. Jadi pelanggan kita hanya boleh terus hubungi bahagian kerosakan pemborong komputer Selangor untuk kita uruskan, sama ada kita akan ganti ataupun kita akan buat repair lah, sama ada kita buat repair ataupun kita buat replacement. Dan akhir sekali adalah talian hotline lah kalau sebarang pertanyaan. Tapi sebenarnya pertanyaan ni sebenarnya kalau bagi pelanggan kita, kita galakkan untuk pelanggan boleh terus hubungi kita lah sebagai ejen untuk bertanya sebarang soalan. Baik. Okey, di sini ada beberapa pilihan melibatkan komputer set. Kat sini memang kita letakkan branding yang kebiasaan yang kita ada. Cuma yang membezakan di sini adalah spek processor. Okey. So kita letakkan i3 Gen 2, i3 Gen 3, i3 Gen 4, i3 Gen 6, i5 Gen 2, i5 Gen 4, i5 Gen 6, i5 Gen 6 Tower dan Core 2 Duo. Okay. Dan detail spek dia kita boleh maklum kepada pelanggan kita. Mereka boleh tekan pada bahagian paparan gambar dan mereka boleh lihatlah di sini speknya. Contoh spek yang kita boleh explain dan kita boleh terang kepada kita punya pelanggan adalah, yang pertama saja adalah berkaitan dengan prosesor lah. Dan nombor 2, kebiasaannya kita akan jelaskan kepada mereka berkaitan dengan RAM. Berapa GB, berapa gig yang spek ni yang mereka akan dapat. Dan kemudian hard disk lah, storage, kemudian window, mereka akan dapat berapa. Okay, right? So sama juga, yang lain pun begitu juga. Dia boleh tengok pada paparan gambar untuk detail spek. Katakanlah mereka berminat dan setuju untuk membeli, mereka tekan 1 unit, akan keluar harga. Dan kemudian apa yang pelanggan perlu buat adalah melibatkan penghantaran, pemilihan untuk penghantaran. Tadi saya dah maklumkan berkaitan dengan 3 jenis penghantaran yang kita ada di pemborong komputer Selangor. Satu adalah menggunakan servis courier, okay, postage, JNT, Pos Laju ataupun DHL. Jadi kalau kata pelanggan kita tu tinggal di Semenanjung Malaysia, mereka hanya boleh klik di bahagian Semenanjung Malaysia untuk postage. Kalau kata mereka tu tinggal di Sabah Sarawak, mereka akan klik di bahagian Sabah Sarawak untuk postage. Itu adalah cara yang pertama. Untuk cara kedua adalah dengan memilih untuk mengambil sendiri barang di kedai pemborong komputer Selangor. Jadi mereka boleh select self collect untuk mereka tiada charge lah untuk mereka ambil sendiri barang di kedai. Kalau kita sebagai ejen, kita ada effort. Katakanlah yang beli tu rakan kita, saudara kita, jiran kita. So kita sebab nak deal punya kaedah, kita nak cepat untuk deal. Jadi kita nak memudahkan kita punya pelanggan. So kita pun boleh meminta pelanggan kita untuk memilih self collect. Tapi effort kita lah yang kita kena pergi ambil sendiri di kedai barang tersebut. Kemudian baru kita serahkan kepada mereka. Itu adalah kaedah penghantaran yang nombor 2. Dan penghantaran yang nombor 3 yang terakhir adalah menggunakan runner. So di sini kita ada pecahkan ada beberapa kawasan lah. Dan kebiasaannya untuk runner ni kita sarankan dan kita suggestkan hanya
boleh diguna untuk sekitar Lembah Kelang lah, yang berhampiran dengan kita punya lokasi. Okay. So mereka boleh lihat lah di sini. Kalau kata mereka tinggal di mana, kata bagi Kajang Putrajaya, Cyberjaya, so mereka pilih di sini lah. Kalau kata mereka tinggal di Puchong, mereka boleh pilih untuk Rana sini. Kalau mereka tinggal yang agak jauh sedikit, Shah Alam, Sungai Buloh ataupun Putrajaya, mereka boleh pilih Rana yang ini. Dan akhir sekali kalau kata agak jauh sekali, di bahagian Rawang ataupun Kelang, mereka boleh Rana bahagian sini. Cuma apa perbezaan dia yang kita perlu explain kepada kita punya customer, pelanggan adalah Rana biasanya barang yang kita akan post ataupun kita akan beri pada Rana, kebiasaan dia adalah mereka akan dapat pada hari tersebut lah. Katakanlah selepas mereka buat pembelian, biasa hari yang tersebut juga, ataupun kalau kata dia dah pembelian agak lewat petang, maksud dia hari keesokan hari mereka akan boleh terus dapat barang lah. Biasa dia 1 hari bekerja. So kalau kata dia beli pagi, petang mereka akan boleh dapat barang. Kalau kata mereka beli petang, esok mereka boleh dapat barang lah. Maksud kita akan set terus Rana untuk hantar pada mereka. Tapi kalau kata menggunakan postage, kebiasaan dia 2 ke 3 hari lah. Bergantung kepada servis company postage tu. Dia kata biasa je 2 ke 3 hari lah Semenanjung. Kalau Sabah Sarawak mungkin lebih sikit lah, 4 ke 6 hari. Bergantung kepada company postage. Okey baik, itu penghantaran. Dan nombor 2 adalah maklumat yang pelanggan kita perlu isi lah. Jadi maklumat ni kita galakkan untuk maklumat isi secara betul dan penuh. Yang ditandakan star merah ni adalah yang wajib untuk mereka isi. Katakanlah mereka isi detail. Okey. So bagi alamat sekali. Dan kemudian mereka perlu sahkan di sini. Okey, satu lagi antara bahagian yang agak penting untuk kita melihat sebelum kita bagi link itu kepada pelanggan adalah maklumat ejen affiliate. Maksudnya kita kena pastikan maklumat ejen affiliate ni betul. Maksudnya link itu adalah link kita punya, bukan link ejen-ejen lain punya ataupun bukan link-link direct. Nah, kalau kata tersalah yang di sini, kita takut kita punya jualan kita tidak akan dapat komisen lah daripada tersebut, daripada jualan kita, sebab kita tidak memberi link yang sebenar. So kita boleh sahkan sebelum kita bagi ke customer. Kita akan tengok di bahagian bawah sekali, pastikan link yang kita bagi ni adalah link yang betul kita punya. Okey, kemudian dah betul, seterusnya bahagian pembayaran. Okey, ni pembayaran invoice lah. Mereka boleh tekan dan download. Okey, untuk kaedah pembayaran, tetap ada 3 jenis kaedah pembayaran. Yang pertama adalah kaedah pembayaran melalui bank secara manual lah. Okey, secara manual. Secara manual ni ada 2 cara lah. Satu, menggunakan perbankan internet, bank to you, CME Click dan sebagainya. Dan nombor 2, menggunakan CDM, mesin deposit tunai lah. Mereka masukkan duit ke dalam mesin. Kemudian apa yang pelanggan perlu buat selepas dah lakukan pembayaran di dalam talian ataupun CDM, mereka perlu isikan lah detail masa, bila bayaran, tarikh bayaran dan nota bayaran ni. Kebiasaan ni kita akan mintakan pelanggan isikan referral lah, referral number yang ada pada back end slip tersebut. Dan mereka perlu attachkan slip yang mereka buat transfer tu lah. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua melibatkan pembayaran adalah kaedah menggunakan FPX. So kaedah untuk FPX ni lebih agak mudah, cuma ada sedikit charge perkhidmatan yang dikenakan, iaitu sebanyak RM1 untuk setiap transaksi. Jadi kalau kata tidak memeningkan pelanggan untuk attach, untuk back in dan sebagainya, jadi kita galakkan untuk pelanggan menggunakan FPX lah. Jadi dia boleh tekan di bahagian FPX, setuju dan terus pembayaran. Dan kaedah ketiga yang terakhir adalah kaedah pembayaran tunai. Cuma kaedah pembayaran tunai ni kita tidak galakkan lah. Lagi-lagi yang melibatkan kita punya pelanggan tu yang kita tak kenal ataupun yang jauh daripada kita. Jadi macam mana proses dia nak memberi tunai kepada kita.
Jadi dia akan menjadi satu proses kerja yang 2-3 kali kerja lah. Yang kita kena terima cash daripada dia, kemudian kita kena back in ke dalam akaun syarikat, lepas tu baru kita sahkan. Jadi agak banyak, kecuali pembayaran tunai ni kalau kata barang yang mereka nak beli tu mereka nak datang di kedai untuk self collect dan mereka nak bayar secara tunai di kedai. Jadi itu boleh untuk lakukan pembayaran tunai di kedai. Kemudian sahkan, seterusnya hantar. Jadi sampai di situ saja untuk proses pembelian. Jadi pembelian dah complete dan mereka boleh download juga, semak status dan boleh dapatkan invoice mereka dengan tekan bahagian sini lah. Boleh. Jadi kalau invoice yang mereka nak tekan tu mereka terlupa untuk tekan dan sebagainya, tiada masalah, kerana di bahagian maklumat yang asal tadi mereka telah isikan email secara automatically. Pembelian mereka, invoice mereka yang mereka buat pembelian tu akan dihantar kepada email lah. Okey. Jadi saya ingat itu saja untuk video kali ini. Bagaimana untuk kita memahami bagaimana pelanggan kita hendak membeli di dalam sistem OnPay selepas kita memberikan link yang ada pada kita tu. Okey, baik. Itu saja untuk video kali ini. Selamat mencuba dan saya harapkan semua ejen-ejen dapat berusaha untuk mendapatkan jualan yang pertama. Semoga kita boleh maju bersama di masa akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.